Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang penulisan akademik kod mata pelajaran GPMK 1042. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Nurul Dalili, Nur Ashikin dan Tengku Intan Balkis. Saya Nurul Dalili akan memulakan pembentangan ini. Soalan tugasan 3 ialah persembahan berkumpulan. Soalannya ialah jurnal bahasa merupakan salah satu wadah kepada ahli linguistik untuk membentangkan pandangan dan penemuan mereka dalam bidang linguistik. Kandungan artikel jurnal yang telah diterbitkan akan mempamerkan ciri-ciri keutuhan wacana iaitu aspek-aspek kohesi, koheren, topik wacana iaitu aspek leksikal, aspek gramatikal, aspek fonologis dan aspek semantik. Secara berkumpulan, anda dikehendaki mengenal pasti satu artikel yang terdapat dalam jurnal. Kemudian, anda dikehendaki menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Bagi kumpulan kami telah memilih tentang artikel yang dipilih ialah kemahiran menvisualisasi ruang dalam kalangan pelajar bagi mata pelajaran pendidikan seni visual yang ditulis dan diterbitkan oleh Fatimah binti Ismail dan Dr. Normah binti Zakaria. Saya akan membentangkan tentang koheren dan kohensi. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang maksud koheren. Koheren ini merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Menurut Hasmah Haji Omar 1980, koheren adalah keteraturan fikiran yang dapat dilihat melalui bentuk-bentuk bahasa yang mempamerkan pautan dalam teks. Ia wujud apabila bahagian-bahagian dalam teks itu memperlihatkan logik antara idea-idea. Akhir sekali, ia dengan erti kata lain, koheren dalam wacana sama ada penulisan atau pertuturan menggambarkan pertautan antara idea-idea yang ingin disampaikan oleh penulis dan penutur. Contoh ayat koheren yang telah saya jumpai di dalam artikel tersebut ialah contoh 1, bagi menganalisis ujian kemahiran menvisualisasi Spatial Visualization Ability Test Instrument CVAT-I pula, penyelidik akan menyemak dan memeriksa secara manual bagi setiap jawapan berdasarkan skema jawapan. Setelah semakan dilakukan, data-data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk peratusan, kolerasi, person dan ujian. Tahap ditentukan berdasarkan peratusan markah yang diterima bagi menunjukkan tahap keupayaan menvisualisasi spatial. Huraian bagi ayat ini, ia terdapat kesinambungan idea melalui perkataan menyemak, dianalisis dan seterusnya ditentukan. Contoh yang kedua ialah penyelidik mendapati bahawa tahap kemahiran memvisualisasi ruang berdasarkan keupayaan pelajar berada pada tahap yang baik. Pelajar perlu membayangkan serta menggambarkan sesuatu maklumat serta objek untuk menterjemahkan maklumat dan objek tersebut secara realiti ketika menjawab ujian kemahiran menvisualisasi ruang. Oleh itu, pelajar perlu menguasai topik yang telah dipelajari dalam pendidikan seni visual bagi memudahkan pelajar menjawab soalan. Huraiannya
ialah terdapat kesinambungan idea melalui perkataan membayangkan, menterjemahkan maklumat dan juga menguasai topik. Baiklah, yang seterusnya ialah kohesi. Kohesi menurut Halliday dan Hassan, kohesi adalah ciri-ciri linguistik yang membantu menghubungkan satu urutan ayat sehingga melahirkan sesuatu teks yang padu atau memperlihatkan pautannya. Kemudian, ia merupakan aspek formal bahasa dalam wacana atau teks. Dan akhir sekali ialah kohesi yang utuh terhasil melalui jalinan ayat serta berkaitan atau berkesinambungan. Contoh-contoh ayat kohesi yang terdapat dalam artikel ini ialah: contoh pertama, kemahiran menvisualisasi visual memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian. Kemahiran ini mampu membuka peluang sekurang-kurangnya kepada pelbagai pilihan kerjaya. Huraian bagi ayat ini ialah: berdasarkan perkataan kemahiran ini pada ayat di atas, ia merujuk kepada kemahiran menvisualisasi visual. Okey. Contoh yang kedua, sukatan pelajaran pendidikan seni masa kini diubah dan disesuaikan dengan keperluan arus kemajuan dan kemodenan selaras dengan keperluan masa kini. Tujuannya adalah bagi memberi input dan juga ilmu yang terkini dan bermanfaat kepada pelajar yang mana dapat mendedahkan kepada mereka keperluan seni dalam kehidupan. Oleh Hassan 2003. Huraiannya, berdasarkan ayat di atas, perkataan tujuannya pada ayat kedua merujuk pada sukatan pelajaran pendidikan seni masa kini yang diubah. Dan contoh akhir sekali, pendidikan seni visual merupakan mata pelajaran wajib di peringkat sekolah menengah rendah dan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk kepribadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Huraiannya ialah: perkataan mata pelajaran ini merujuk kepada pendidikan seni visual. Itu ialah contoh-contoh ayat terhadap kohesi. Baiklah, saya Ashikin. Jadi saya akan meneruskan pembentangan analisis keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel yang kami kaji. Yang pertama, keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal dapat dilihat dari aspek wujudnya pertialian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal dan sesuatu wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Terdapat beberapa hubungan leksikal iaitu pengulangan kata, antonim, sinonim, hyponim, kolokasi, pengulangan unsur perkataan yang sama dan pembukaan dan penutup kata. Yang pertama, pengulangan kata. Pengulangan kata merupakan pengulangan unsur atau kata yang sama. Setiap perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Contoh pengulangan kata. Ayat yang terdapat ialah aspek-aspek yang dikaji adalah untuk melihat tahap kemahiran memvisualisasi ruang berdasarkan imej mental, proses memvisualisasi dan keupayaan memvisualisasi. Selain itu, hubungan di antara pencapaian kemahiran memvisualisasi ruang dengan pencapaian peperiksaan. Contoh pengulangan kata yang terdapat dalam ini ialah kemahiran memvisualisasi. Terdapat di perenggan abstrak baris pertama. Seterusnya, antonim. Antonim bermaksud perkataan berlawanan maksud. Contoh antonim dalam ayat:
Hassan 2003 pula menjelaskan bahawa pendidikan seni adalah suatu bidang ilmu yang boleh memberi pendidikan yang mana mencabar keupayaan individu, membuat pemerhatian, pengamatan, penaklukan, pemilihan, pentafsiran dan penterjemahan idea kepada bahan atau media. Contoh antonim yang terdapat dalam ayat ini ialah bahan atau media. Didapati di perenggan ke-6 pengenalan baris ketiga. Seterusnya sinonim. Sinonim merupakan perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Contoh sinonim. Individu yang memiliki kecerdasan ini juga mempunyai keupayaan untuk berfikir secara 3 dimensi dalam bentuk gambaran dan bayangan, serta amat berminat dalam menggambar yang diperoleh melalui latihan atau amalan khusus. Contoh sinonim terdapat dalam ayat ini ialah latihan dan amalan. Didapati di perenggan pertama pengenalan baris ke-6. Seterusnya hyponim. Hyponim merupakan makna suatu perkataan, merupakan sebahagian daripada makna perkataan lain. Contoh hyponim, walaupun begitu, bakat seni ini bukanlah tidak boleh diasah dan dibina. Ianya memerlukan latihan yang gigih dan menganggap yang mereka boleh melakukannya. Terdapat di perenggan ke-8 pengenalan baris ke-11. Seterusnya kolokasi. Kolokasi ialah dua perkataan atau lebih dan masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Contoh kolokasi yang terdapat dalam artikel ialah pada ayat dalam dunia yang semakin maju dan mencabar, kita perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan situasi semasa. Contoh ini didapati di perenggan ke-8 pengenalan baris ke-5. Seterusnya memanfaatkan unsur bersambut. Contoh memanfaatkan unsur bersambut ialah pada ayat, pelajar tidak dapat menguasai kemahiran tersebut menyebabkan pembelajaran pendidikan seni visual tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Ini menyebabkan terdapat pelbagai masalah yang dihadapi dalam mata pelajaran ini. Contoh ini didapati di perenggan ke-8 pengenalan baris ke-7 hingga 9. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Jenis keutuhan gramatikal ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Penanda rujukan melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sebuah wacana. Penggunaan kata ini akan menyebabkan makna yang ingin disampaikan lebih tepat dan menjadikan wacana itu sendiri lebih rapi dan utuh. Seterusnya, penanda penggantian merupakan proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja dan klausa. Penanda penggantian ini terdiri daripada penanda penggantian nominal, verbal dan klausa. Contoh penanda penggantian yang terdapat dalam artikel ialah pada ayat, hasil dapatan kajian mendapati kemahiran visualisasi imej mental responden berada pada tahap yang baik. Kemahiran ini merupakan salah satu alternatif kemahiran pembelajaran kepada pelajar yang mengambil mata pelajaran elektif. Huraian. Terdapat penggantian verbal di dalam perenggan iaitu penggantian verbal melibatkan penggantian kata atau frasa kerja. Contoh ini didapati di perenggan ke-7, dapatan dan perbincangan baris ke-6. Seterusnya, penanda elipsis. Penanda elipsis merupakan penyelapan sesuatu perkataan atau rangkaian kata untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat sebelumnya. Contoh yang terdapat pada artikel ialah pada ayat, kemahiran memvisualisasi ruang merupakan suatu kemahiran seseorang individu melihat sesuatu secara jauh dan mendalam. Individu yang mempunyai kemahiran memvisualisasi ruang ini memiliki keupayaan imajinasi yang tinggi dan mampu mencipta sesuatu yang kreatif atau baru serta sukar untuk difikirkan oleh orang lain. Individu yang memiliki kecerdasan ini juga mempunyai keupayaan untuk berfikir secara 3 dimensi dalam bentuk gambaran dan bayangan serta amat berminat dalam menggambar yang diperoleh melalui latihan atau amalan khusus. Berdasarkan takrifan kedua istilah ini memberi maksud bahawa setiap manusia. Huraian. Kedua-dua istilah ini merujuk kepada menggantikan istilah mempunyai kemahiran memvisualisasi ruang dan istilah memiliki kecerdasan. Contoh ini didapati di perenggan pertama pengenalan baris ke-6. Seterusnya, penanda penghubung. Sebagai penjalin
unsur-unsur 4 linguistik seperti perkataan, frasa atau ayat yang terdapat dalam kesatuan wacana. Kata penghubung yang digunakan dapat memperlihatkan pertalian dan pertautan antara ayat-ayat atau perenggan-perenggan dalam wacana. Jenis penanda penghubung. Yang pertama ialah penghubung tambahan, seterusnya penghubung tentangan dan penghubung musabab. Contoh penanda penghubung yang terdapat dalam artikel ialah yang pada ayat. Perbezaan takrifan kedua-dua istilah ini memberi maksud bahawa setiap manusia mempunyai kebolehan membayangkan sesuatu dalam minda, tetapi tidak semua mereka mahir menggambarkan sesuatu dalam minda tanpa mendapat pendidikan khusus. Huraian. Terdapat penanda penghubung tentangan iaitu tetapi dalam perenggan ini didapati di perenggan pertama pengenalan baris ketujuh. Saya, Intan Balkis, akan meneruskan perbentangan mengenai kajian artikel keutuhan semantik dan fonologi. Keutuhan semantik merupakan kajian makna istilah yang membawa maksud erti yang penting. Terdapat dua jenis keutuhan wacana dari segi semantik, iaitu yang pertama, hubungan antara bahagian-bahagian wacana, dan yang kedua, kesatuan latar belakang semantik. Terdapat 15 hubungan semantik dengan bahagian-bahagian wacana. Antaranya ialah sebab akibat, alasan akibat, sarana hasil, sarana tujuan, latar kesimpulan, kelonggaran hasil, syarat hasil, perbandingan, prafasa, aplikatif, aditif waktu, aditif bukan waktu, identifikasi, generik spesifik dan ibarat. Jadi, saya akan memberikan contoh ayat daripada beberapa hubungan semantik yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, contoh bagi ayat hubungan semantik sebab akibat ialah pelajar tidak dapat menguasai kemahiran tersebut, menyebabkan pembelajaran pendidikan seni visual tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Yang kedua, pada perenggan ke-8 dalam artikel yang telah saya kaji, contoh bagi ayat hubungan semantik alasan akibat ialah pelajar tidak minat pelajaran seni. Mereka tiada keyakinan terhadap diri sendiri. Seterusnya, bagi contoh ayat sarana hasil, pelajar dapat menjawab soalan dengan keadaan yang tenang tanpa ada sebarang gangguan kerana pengkaji tidak menghadkan masa. Ini memberi peluang kepada pelajar menjawab secara rasional dan pelajar tidak tertekan. Seterusnya, bagi contoh ayat sarana tujuan. Pendidikan seni visual merupakan mata pelajaran wajib di peringkat sekolah menengah rendah dan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Pelajaran ini bertujuan membentuk kepribadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Seterusnya, bagi contoh ayat perbandingan. Keseluruhan responden terdiri daripada 59 responden berbangsa Melayu, manakala selebihnya iaitu 86 responden pula terdiri daripada responden berbangsa Cina. Bagi contoh ayat syarat hasil yang terdapat di dalam artikel yang telah dikaji. Pelajar perlu menguasai topik yang telah dipelajari dalam pendidikan seni visual bagi memudahkan pelajar menjawab soalan. Dan itu, contoh bagi ayat aditif waktu ialah sementara itu, keupayaan visualisasi ruang ini juga amat perlu bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Bagi contoh ayat aditif bukan waktu, penggunaan bahan grafik dalam ujian kemahiran memvisualisasi ruang yang digunakan oleh pengkaji sebenarnya lebih banyak membantu responden menjawab soalan. Kesatuan latar belakang semantik mempunyai 3 hubungan, iaitu yang pertama, kesatuan topik, yang kedua, hubungan sosial pembicara, dan yang ketiga, jenis medium penyampai. Bagi contoh ayat kesatuan topik ialah hasil analisis mendapati proses memvisualisasi dalam konteks yang lebih luas, iaitu membina dan mengulang imej sesuatu objek atau fenomena di dalam minda tanpa melihatnya. Ini menunjukkan perolahan yang dilakukan dengan menggunakan pengetahuan sedia ada dan pelajar dapat membuat dengan baik dan melihat hasil dapatan kajian. Hubungan sosial pembicara kebiasaannya melibatkan dua individu. Contoh ayat ialah apabila individu A tanya, sudah siap? Dan individu B akan menjawab, belum, bekalan tidak mencukupi. Kedua-dua penutur memahami apa yang dimaksudkan walaupun orang lain mungkin tidak memahaminya. Seterusnya, jenis medium penyampai. Contoh ayat, penyampai radio di konti biasanya menggunakan dialog
dengan frasa dan ayat yang ringkas tanpa penanda wacana, namun topik yang diperkatakan dapat difahami. Keutuhan fonologi. Keutuhan merupakan dalam keadaan sempurna, tidak mempunyai sebarang kecacatan, kukuh, padu dan teguh, manakala fonologi merupakan bidang yang menyelidiki bunyi bahasa menurut segi fungsionalnya sahaja. Aspek keutuhan fonologi dapat dilihat melalui hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Hentian suara merupakan kesenyapan atau hentian ayat yang membawa makna yang berbeza. Nada suara pula terbagi pada tinggi dan rendah suara seseorang. Dan intonasi suara pula berbeza mengikut ayat perintah, ayat tanya, ayat memujuk, ayat penyata dan sebagainya. Baiklah, seterusnya analisis sumber rujukan di dalam artikel pilihan. Terdapat beberapa jenis sumber rujukan yang kami dapati dalam artikel yang kami pilih. Yang pertama, buku ilmiah kita dapat lihat di paparan. Seterusnya tesis. Seterusnya jurnal dan carian internet. Sekian, terima kasih.